Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur, alhamdulillah, hari yang ketiga di dalam bulan Ramadan kita dapat meneruskan durus Ramadan kita, yang mana pada petang ini kita berkumpul dan bertemu di salah satu daripada rumah Allah. Mudah-mudahan perhimpunan dan perkumpulan kita pada petang ini termasuk daripada sebahagian amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan sambungan daripada apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, ikhwani, i'lamu anna as-sawm min afdalil ibadat wa ajallit ta'at ja'at bi fadlihi al-athar wa nuqilat fihi bainan nas al-akhbar. Saudaraku, ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya ibadah berpuasa itu ialah sebaik-baik ibadat dan sebesar-besar ketaatan. Telah datang daripada hadis-hadis Nabi tentang kelebihan dan keutamaan kita menunaikan puasa. Famin fadailis shaum, di antara kelebihan-kelebihan berpuasa antaranya annallaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Antara keutamaan dan kelebihan keistimewaan ibadah puasa, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kesemua umat manusia, keseluruhan umat-umat sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka juga berpuasa. Antaranya, tuan-tuan, antara bukti Allah Subhanahu wa taala menyukai, suka kepada ibadah puasa ni, kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, dia kata nombor satu, Allah Azza wa Jal mewajibkan bukan sahaja umat ini tetapi umat-umat sebelum daripada kamu. Nampak dia kata, kerana apabila Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja mewajibkan umat ini, termasuk umat-umat sebelum daripada ini, daripada nabi-nabi yang sebelum daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ia satu ibadah yang azimah, satu benda yang sangat agung. Kerana bukan sahaja Allah suruh kita, Allah suruh semua umat-umat sebelum daripada kita. Itu yang pertama. Berikutnya dia kata, wa min fadail as-sum fi Ramadan. Macam kita kata tadilah, satu benda tu kalau kita suka, kita akan suruh orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang hampir dengan kita buat benda yang kita suka. Dan kalau benda yang kita suka ni berulang kali pun tak apa. Dan kalau benda yang kita suka ni lagi ramai orang buat, lagi kita suka. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Allah Azza wa Jal, apabila dia menyukai puasa ni, dia mewajibkan setiap daripada hambanya yang dahulu dan sekarang untuk berpuasa. Okey? Wa min fadail as-shaum fi Ramadan annahu sababun limaghfirati adh-dhunub wa takfir as-sayyi'at. Fa fi as-sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata antara kelebihan puasa yang berikutnya ialah
Berpuasa di dalam bulan Ramadan merupakan sababun, punca atau penyebab diampunkan dosa-dosa yang kita lakukan dan penyuci kepada kesalahan-kesalahan yang kita terlanjur melakukannya. Antaranya hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Saleh, dia kata apa? Dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan." Salawat, yakni salat 5 waktu. Jumaat kepada Jumaat yang satu lagi. Satu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya. Mukaffirat ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya kita puasa tahun ni, nak tunggu tahun hadapan, di antara tempoh masa itu Allah mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Okey tuan-tuan, saya berhenti dekat tu dulu. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah tadi. Apa dia hadis tu? Hadis yang Nabi kata, imanan wahtisaban. Seseorang itu berpuasa imanan, dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata melakukannya kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala. Jadi berdasarkan hadis ini tuan-tuan, dalil yang menunjukkan bahawa bolehnya seseorang beramal mengharapkan pahala. Bolehnya seseorang beramal mengharapkan syurga. Sebab itu kita pernah jelaskan bahawa kononnya pandangan dan pendapat yang mengatakan aku melakukan ibadah bukan kerana syurgamu, tidak mengharapkan pahalamu, ialah suatu kenyataan yang berlawanan dengan nas. Perkataan-perkataan ini selalu diungkapkan oleh golongan sufi. Dia kata apa? Dia kata kami melakukan ibadah tidak kerana rindukan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Dan ada yang lebih ekstrim, ghulu. Mereka menyatakan sesiapa yang beribadah mengharapkan pahala. Pasal apa kau semayang tarawih ni? Tarawih ni pahala dia besar. Kenapa engkau semayang berjamaah ni? Berjamaah ni 27 pahala. Kenapa kau jamu orang makan buka puasa ni? Siapa yang jamu orang buka puasa ni dapat pahala besar. Kau telah syirik. Dahsyat. Jadi kita kena buat, kalau orang tanya kenapa kau semayang? Kerana Allah. Pasal apa kau bersedekah ni? Kerana Allah. Tak boleh langsung ada nak dapat pahala, nak masuk syurga. Ini pendapat yang tidak betul. Hadis ni sebut imanan wahtisaban, mengharapkan pahala. Nampak? Jadi dan kalau kita nak buktikan, tuan-tuan balik tengok sendiri. Saya akan sebut beberapa dalil. Tuan-tuan balik note dan tuan-tuan balik tengok. Bukti bahawa orang-orang yang beriman, apabila dia melakukan sesuatu, memang dimotivasikan, digalakkan,
diberikan semangat untuk dia melakukan ibadat tersebut kerana mengharapkan pahala. Memang dia nak masuk pahala, dia nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang berpuasa, yang berlapar, dahaga, semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah dan meraih pahala yang besar. Antaranya Allah menyebut di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-107 dan 108. Ni kita nak jawab semua kelompok yang kata, golongan yang kata tak boleh mengharapkan pahala, tidak ada dalil yang sokong pandangan ini melainkan kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah, disandarkan kepada kata-kata Abu Nawas lah. Hanya kata-kata yang tah daripada mana yang diambil, tetapi nas menyatakan bahawa bolehnya kita mengharapkan pahala. Jadi kita sebut, kalau tuan-tuan sedekah, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan semayang berjamaah, tuan-tuan dapat pahala. Puasa dapat pahala, masuk syurga, selamat daripada api neraka. Ini memang disokong oleh nas. Ini disokong oleh dalil-dalil Al-Quran. Jadi pendapat yang kata tak boleh kita beramal kerana pahala, tak boleh kita beramal kepada syurga, adalah orang yang terawang-awang di atas pendapat yang tak jejak bumi, bukan pandangan yang kuat dan kukuh dari sudut dalil. Antaranya dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jelas Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga Firdaus. Kalau tak boleh beramal mengharapkan syurga, kalau tak boleh beramal mengharapkan pahala, untuk apa? Soalan kita, untuk apa Allah Ta'ala sebut tentang syurga? Kalau tak boleh mengharapkan syurga, tak boleh mengharapkan pahala, untuk apa Allah menyebut? Kalau kamu beramal, kalau kamu melakukan amalan saleh, kalau kamu beriman, kami akan bagi syurga. Untuk apa kalau kita tak boleh berharap Allah sebut syurga? Jadi bila Allah sebut syurga, nak menunjukkan bahawa kita memang digalakkan dan kita memang diberikan motivasi untuk melakukan sesuatu itu bagi mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan juga boleh tengok di dalam surah Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Sesungguhnya mereka itu yang berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, dan mereka mengharapkan rahmatnya, dan mereka takut azabnya. Nampak? Allah kata golongan itu mereka yang yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmatnya. Mengharapkan rahmatnya, maksudnya mengharapkan pahala, syurga, keampunannya, dan mereka takut azabnya, takut nerakanya, takut kemurkaannya. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 57 sekali lagi menunjukkan bolehnya orang-orang beriman untuk beramal kerana mengharapkan pahala, syurga, rahmat, dan juga mereka beramal kerana takut untuk dibangkitkan dan diazab pada hari akhirat esok. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang isteri Asiyah, isteri Firaun, Asiyah. Apa yang dia minta? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Tahrim ayat 11. Tuan-tuan balik tengok surah At-Tahrim ayat 11. Doa dan permintaan isteri Firaun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan Allah menjadikan perumpamaan isteri Firaun bagi orang-orang yang beriman ketika dia berdoa, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga Firdaus, dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Apa yang isteri Firaun minta? Asiyah, wanita yang beriman. Apa yang dia minta? Ya Allah, binalah sebuah rumah untukku di dalam syurga Firdaus. Jadi Al-Quran menceritakan tentang permohonan, pengharapan, permintaan yang diminta oleh Asiyah, iaitu
istana, rumah di dalam syurga. Maksudnya dia masuk nak syurga. Itu antara dalilnya. Berikutnya juga kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam juga minta syurga. Nabi Ibrahim juga minta syurga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85. Dan jadikanlah aku termasuk daripada orang yang mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Asy-Syu'ara ayat 85. Kata Nabi Allah Ibrahim, jadikan waj'alni min warathati, jadikan aku daripada pewaris mereka yang diwariskan, yang diberikan jannati na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang minta? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tuan-tuan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW yang terakhir daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mendengar Nabi berkata, apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, sebutlah apa yang disebut oleh muazzin, kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan membalas 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untuk aku al-wasilah. Wasilah itu apa? Suatu tempat di dalam syurga. Jadi Nabi suruh kita minta untuk dia tempat di dalam syurga. Nabi juga mengharapkan syurga. Nabi sendiri mengharapkan syurga. Sebab itu Nabi SAW menyebut, jika kamu berdoa kepada Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, jika kamu berdoa kepada Allah, berdoalah supaya Allah memberikan kepada kamu syurga Firdaus. Jadi tuan-tuan, apabila kita diberitahu kelebihan-kelebihan amalan, untuk apa? Untuk memberikan semangat kita merebut amalan tersebut dengan pahala yang dijanjikan, tidak menjadi satu kesalahan. Adakah ia mencacatkan keikhlasan? Dia merosakkan keikhlasan? Dia membatalkan amalan kerana kita mengharapkan syurga dan pahala? Tak, sama sekali, berdasarkan kepada dalil-dalil yang saya baca tadi. Okey, itu jelas. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata antara kelebihan puasa, pahala yang diberikan oleh Allah tidak dinyatakan berapa jumlah pahala bighairi hisab. Pahalanya tak ada limit. Ini khas untuk puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, ini kelebihan puasa yang berikutnya. Satu-satunya ibadah yang tak diketahui jumlah, yang tak diketahui berapa banyak Tuhan nak bagi, tak diketahui berapa banyak kita nak dapat. Kalau ibadat yang lain, semayang 27, apa lagi? 10, 20, 15. Dia sebut apa yang kita akan dapat. Tapi satu-satunya ibadat yang tidak ada jumlah, iaitu apa dia? Puasa. Puasa. Dan saya nak baca kepada tuan-tuan, sebelum saya nak baca hadis ni, saya nak baca dekat tuan-tuan apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nampak? Ini sangat menarik. Kata-kata Sufyan bin Uyainah. Tuan-tuan kalau dengar hadis ni, tuan-tuan akan minta supaya sepanjang tahun puasa. Tengok. Okey? Tengok Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, dia bawa dalam buku dia ni perkataan Sufyan bin Uyainah. Saya nak baca, cuma dia bawa ringkas. Saya nak baca yang panjang sikit. Satu orang lelaki bertanya kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Tuan-tuan bisa dengar ada dua nama Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah. Ini dua-dua jaguh dalam hadis, imam. Orang tanya dekat dia, ya Aba Muhammad, fima yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jal. Aku nak tanya kepada engkau, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad ni kunyah dia. Satu lelaki,
Tuan-tuan dengar elok-elok, cerita ni menarik. Dialog ni sangat menarik. Kita boleh terkejut dan kita boleh rasa satu kelebihan yang tak mungkin dicapai oleh mana-mana ibadah. Dia pergi dekat Sufyan bin Uyainah, dia kata, "Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, aku nak tanya kepada engkau tentang satu hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad daripada Tuhannya, daripada Nabi, daripada Tuhannya." Maksudnya qudsi. Hadis qudsi. Iaitu Allah Azza wa Jal berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Lelaki ni tanya, apa makna hadis ni? Apa maksud hadis ni? Tuan-tuan selalu dengar tak? Hadis yang kata seluruh ibadat adalah untuk hamba aku kecuali puasa. Puasa untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Siapa pun tak tahu. Okey, tuan-tuan dengar. Mungkin biasa dengar tapi saya nak baca. Tuan-tuan tahu apa huraian Ibn Uyainah? Apa huraian Sufyan bin Uyainah? Tengok. Faqala Ibnu Uyainah, "Hadha min ajwadil ahadith wa ahkamiha. Idza kana yaumul qiyamah yuhasibu Allahu azza wa jal 'abdahu wa yuaddi ma 'alayhi minal mazalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa as-sum fayatahammalu Allah anhu ma baqiya 'alayhi minal mazalim wa yudkhiluhu bis-sawm." Nampak? Wa yudkhiluhu bis-sawm al-jannah. Tengok dia kata apa? Dia kata maksud ini, dia kata pertama hadis ni ialah ajwad. Tahu ajwad ni maksud dia satu hadis yang sangat pemurah, satu hadis yang sangat generous, satu hadis yang sangat besar dia punya kelebihan dia. Ajwadil ahadith, satu hadis yang sangat rahmat dia sangat luas. Apa dia? Iaitu pada hari kiamat nanti kita semua biasa dengar hadis yang Allah akan bayar kejahatan kita dengan apa? Pahala. Bisa dengar? Mai satu orang darabani hadha, syatamani hadha, dia telah pukul aku, dia telah maki aku. Bulan puasa ni tuan-tuan jangan duk maki orang. Bulan puasa ni tak boleh maki orang. Bulan lain pun tak boleh maki. Di dalam masjid pun tak boleh maki, luar lagi lah tak boleh. Luar tak boleh maki, dalam masjid tak boleh maki. Lah ni dalam TV pula depa panggil pemaki ni. Karut tu. Pasal itu kita lah ni konten siaran televisyen kita low class. Awak masuk macam-macam, tak tahu mana halatah. Kan? Kita kena ada standard lah. Bagilah orang-orang yang ada ilmu masuk. Bukan saya kata saya nak masuk, saya pun tak masuk. Ni pun cukup dah. 2 kamera. Masjid-masjid pun kita dah sebut dah kena tapih. Yang duk maki bulan puasa ke bulan tak puasa tak boleh masuk. Saya sebut ni umum, tak merujuk mana-mana pihak. Kita nak dengar yang elok, kita nak dengar yang baik. Kita nak dengar yang orang kata apa, ada kualiti. Saya tak kata saya ada kualiti, umum lah, umum. Kan, umum. Supaya kita kena bagi tahu kata hiburan yang berkualiti, kuliah agama yang berkualiti, isi-isi kandungan yang berkualiti, ceramah yang berkualiti, supaya manusia dapat ilmu.
supaya dapat ilmu. Baik. So dia kata apa di sini? Dia kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah dia kata, apabila manusia esok dibawa di hadapan Allah, kita ada kata ke orang, kita ada buat jahat ke orang, Allah akan ambil pahala kita pergi bayar dekat, tebus. Pergi bayar ni tebus kau ni kan, betul tak? Sehingga akhirnya kita jadi muflis. Kawan mai, kita dah tak ada pahala, ambil bayar pahala dia. Ambil bayar. Dia dah kata kat saya ambil bagi. Dia dah kata kat saya ambil bagi. Dia kata saya ambil bagi. Dia kata saya bagi. Dia kata, tuan-tuan nampak tak? Akhirnya kita jadi muflis. Kecuali kata Sufyan bin Uyainah, satu saja yang tak diambil. Illa saum, kecuali puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menebus. Puasa tak kacau. Allah Taala akan jaga puasa tu, dan Allah Taala akan tebus kesalahan-kesalahan yang lain dan memasukkan kita ke dalam syurga hanya kerana puasa kita. Yang lain habis bagi orang. Bagi kau nu kata, kau nu maki, kau ni mencarut, kau nu fitnah, kau ni curi duit, kau nu ambil barang kau ni, zalim kau nu pukul kau ni, habis. Illa saum, kecuali puasa. Puasa ni Tuhan tak sentuh, Tuhan tak ambil, kata Sufyan bin Uyainah. Puasa ni Allah jaga. Allah Ta'ala clearkan dosa-dosa yang lain, Allah rahmat kita, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Nampak? Kata Al-Imam Ibn Rajab, kenal Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Kata Al-Imam Ibn Rajab, puasa milik Allah dan tidak ada sesiapa pun yang boleh merampas pahala puasa. Pasal apa pahala puasa orang lain tak boleh ambil? Tuan-tuan, pasal apa pahala semayang kita orang lain boleh ambil, sedekah kita orang lain boleh ambil, haji kita orang lain boleh ambil, bacaan Quran kita orang lain boleh ambil? Pasal apa puasa tak boleh ambil? Kerana puasa as-siyamul li, puasa milik aku. Kata Ibnu Rajab, tak ada siapa boleh ambil puasa. Pasal itu puasa selamat. Puasa selamat, kekal bersama pemiliknya. Itu kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Baik, sedikit lagi tuan-tuan, sikit lagi kita ambil, iaitu di dalam hadis ni juga Nabi SAW sebut, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya diri mereka, tetapi puasa adalah untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Puasa ialah perisai, wasiyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Pasal itu orang yang berpuasa, dia boleh kontrol dia punya nafsu. Dia perisai ni maksudnya penepih. Orang nak main pukul, kita tahu perisai macam kita pergi perang kan, kita pegang ni, bila orang nak tetak kita boleh tepih. Dia boleh melindungi diri kita. Jadi bila dia sebut as-siyamu junnah, puasa itu perisai, dia melindungi dan mengawal diri kita daripada melakukan sesuatu atau orang buat kepada kita. Pasal itu dalam hadis Nabi kata apa? Apabila apabila seseorang lelaki itu dimaki, dihina, dikutuk, diajak bergaduh, dia akan kata inni saim. Yang melindungi, mengawal diri, mengikat diri dia apa dia? Puasa. Pasal itu orang yang puasa ni tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok bulan puasa ni dia jadi baik pelik manusia. Baguslah. Kan? Dia rajin sembahyang, dia rajin sedekah, rajin baca Quran, kan? Dia jadi lain, berubah 360, kan? 360. Berubah habis dia punya, sebab apa? Puasa tu. So orang yang berubah dalam bulan puasa ni kita kata positif. Pasal apa dia berubah bulan puasa? Positif lah. Pasal puasa tu berfungsi. Tapi kalau puasa pun tak ada perubahan, kira teruk lah. Tak ada orang teruk pada mana. Kan? Kira ubat yang paling kuat pun tak jalan. Memang biak bagi habis umur gitu. Jadi kalau yang lain solat tak boleh ubah dia ke, yang lain tak boleh ubah, mai puasa dia berubah. Oh ni ada
Ada harapan, ada harapan. Baik. Kemudian Nabi SAW kata apa? Walladhi nafsum Muhammad biyadih la khalufu fammis saim atyab indallah min rihil misk. Kita perhabis hadis ni, lepas tu kita tangguh. Sesungguhnya demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang ni saya nak terang sikit. Jangan duk pi mbuih ke orang, jangan duk pi duk belahak tak tahu hala ke orang. Okey. Pertama tuan-tuan, saya nak terang secara adil. Saya nak terang. Pertama saya nak sebut, kita tak boleh nafikan isu berus gigi selepas zawal gelincir matahari ada perbezaan pendapat. Saya nak terang ni bagi tuan-tuan dapat, supaya tuan-tuan boleh faham. Okey. Puncanya apa? Hadis ni lah. Punca yang tak bagi berus gigi lepas lohok tu, hadis ni lah. Pasal tu saya kena terang juga pasal kita baca hadis ni. Hadis ni lah punca dia. Sebab hadis-hadis lain semua dhaif. Tak boleh berus gigi petang, tak boleh berus gigi lepas lohok. Semua hadis-hadis tu dhaif. Hadis ni lah yang menjadi kuat, pula. Jadi punca tak boleh berus gigi lepas lohok. Pasal apa? Pi kok mana? Okey, baik. Tuan-tuan hadirin mukminin, mazhab mana yang kata tak boleh berus gigi, makruh berus gigi lepas lohok ni? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tu saya nak sebut ni. Kita nak terang sikit. Mazhab Syafi'i dia kata makruh berus gigi lepas zawal, lepas zuhur. Maksudlah tak boleh berus gigi lah. Tadi tuan-tuan sebelum zuhur boleh berus gigi. Lepas ni tak boleh. Sebab tuan-tuan, antara benda yang Allah suka kita membiarkan kesan ibadat yang kita lakukan ni lekat pada diri kita. Jangan buang. Tuan-tuan faham tak? Bekas-bekas ibadat ni, kesan-kesan ibadat ni kita jangan bagi hilang. Allah suka. Sebagai contoh, ambil wudu, jangan lap. Lepas kita ambil ayat sembahyang, basah muka, basah tangan, jangan lap. Sebab itu kesan ibadat. Makruh lap. Biar dia duduk, biar dia kering sendiri. Pasal nak bagi kesan tu. Okey, tuan-tuan pi buat haji. Dengan debu, kan, pi buat umrah dengan debu, dengan belengah, dengan serabai, lekat. Allah suka. Pasal itu orang yang mati syahid kita tak mandi kan, kita biar darah-darah itu lekat pada dia. Dan orang yang mati dalam keadaan ihram kita tanam dengan kain-kain ihram tu. Sebab kita nak bagi kesan ibadat tu kekal. Jadi mazhab al-Imam Syafi'i, dengar ni alasan dia, hujah dia. Ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kata makruh gosok gigi kerana menghilangkan kesan ibadat. Kesan ibadat tu hilang. Jadi bila hilang tu, mulut kita busuk tu kesan apa? Puasa. Mulut kita busuk tu kesan puasa. Jadi bila kita pi berus gigi, hilanglah kesan puasa tu. Jadi kita telah menghilangkan kesan ibadat tu. Makruh. Patut kita biar kesan tu sampai habis. Ini hujah mazhab Imam Syafi'i. Pasal nak bagi kekal bau tu kerana itu kesan ibadat. Baik. Manakala pandangan yang kedua yang berbeza, dia kata tak. Yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah bau kasturi itu di sisi Allah pada hari akhirat. Adapun bau musuk mulut ni memang kita kena bagi hilang lah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW bersiwak walaupun dalam keadaan baginda berpuasa. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah, atau dalam sebahagian riwayat 'inda kulli wudu. Setiap kali kamu nak salat berus gigi, siwak.
Termasuk dalam bulan puasa juga. Jadi saat lagi zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, maghrib lagi kena bersiwak. Kalau tidak jahanam orang nak sembahyang dengan bau martabak, dengan bau roti jala apa semua kan, busuk. Jadi kita bersiwak. Dan kemudian tuan-tuan, ada juga hadis-hadis lain yang Nabi SAW sebut. Antaranya hadis yang menjadi hujah bahawa mereka yang bersiwak ni, antaranya as-siwak matharatul lifam mardatul lirab, bersugi membersihkan mulut dan menjadikan Tuhan redha. Orang yang mulut dia wangi, mulut dia bersih, Tuhan redha. Siapa yang mulut busuk, gigi kuning, kotak, bau rokok, Tuhan benci. Terus terang habang, Tuhan benci orang yang mulut busuk ni. Pasal itu orang beriman ni mulut dia kena wangi, terutama sekali apabila dia berurusan dengan orang. Hatta dalam salat, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan main masjid. Jangan main masjid, sebab mulut dia berbusuk. Jadi kalau mulut makan bawang, mulut busuk, tak boleh main masjid. Tuan-tuan, kita bau busuk mulut ni bukan kerana mulut tu, kerana perut kita tak makan apa tu yang busuk tu. Pasal itu kalau tuan-tuan tak beruih gigi pun, tapi tuan-tuan makan, busuk tak mulut? Tak busuk. Kan? Kita yang tak makan ni pasal busuk, bukan pasal beruih gigi. Pasal itu bila kita beruih gigi, kita membersihkan mulut, dia meraih redha Allah. Jadi orang beriman, kita tengok tak mulut dia. Mulut dia bersih je. Gigi dia kuning. Gigi dia putih. Kan? Bercakap dengan kita pun tenang ya, bau. Ini Allahu Akbar. Tinggal tak buka puasa ya kita ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, nampak? Para sahabat menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW kerap bersiwak walaupun dalam keadaan baginda berpuasa. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi saya nak bagi tahunya tuan-tuan, di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan Nabi bersiwak. Jadi siapa-siapa yang tak mau bersiwak itu, saya ingat pandangan yang ada pendapat, tetapi yang kita rasa dalam keadaan sekarang yang kita berurusan dengan orang ni adalah lebih elok kalau kita bersiwak. Itu lebih sesuai dengan natural keadaan sekarang ni. Larangan tak boleh siwak larangan tak boleh bersiwak, beruih gigi lepas zuhur tidak kuat. Hanya kepada penghujahan, tak mau bagi hilang bau orang berpuasa tadi. Okey, tuan-tuan nampak tak dia punya perbezaan pendapat dia, isu dia? Jadi boleh berbuka, boleh berus gigi. Bukan boleh berbuka. Adalah pula yang ekstrim, dia kata tak boleh beruih gigi. Pasal apa tak boleh beruih gigi? Sebab menghilangkan dahaga. Ni ada dua mana tak tahu mamak dia bantang main video main. Dia kata tidak boleh memberus gigi kerana ia boleh menghilangkan dahaga. Lebih lajak pada Nabi lah pula. Tidak boleh. Ni dia kata tuan-tuan beruih gigi hilang dahaga. Ni dia kata. Tok-tok punya ustaz, tok-tok. Tok-tok. Kan? Apa? Tuan-tuan balik lagi lapak. Saya lapak ayam ni, berarti tak cakap tak penting ni kan. Saya lagi balik beruih gigi tengok hilang dahaga. Yang hilang dahaga tu kalau hampir minum air hok beruih gigi tu. Masya Allah. Jangan duk buat bagi. Dia faham tak main video saja. Dia kata betul ustaz ni. Pasal apa tak boleh beruih gigi? Tak, ulama tak bincang isu menghilangkan dahaga. Pasal tu dia berkata tak pakai ulama. Siapa yang tak pakai ulama? Ulama tak bincang pun. Ulama bincang bau tu. Bukan hilang dahaga. Lepas tu katanya kalau kita berus gigi batal puasa kerana sekarang ni ubat berus gigi ada flavor. Ni nak habaq lagi, ada berus gigi strawberry, ada berus gigi orange, ada berus gigi grape. Yang pertama tu berus gigi budak-budak. Orang tua tak ada berus gigi orange kan. Tak apa. Betul ke tuan-tuan batal puasa pasal kita berus gigi, ubat gigi ada flavor? Pun tak betul. Kerana kayu-kayu yang digunakan untuk bersiwak juga ada rasa. Kayu-kayu zaman Nabi yang nak guna bersiwak ada flavor, ada rasa. Kayu arak tu ada rasa, ada flavor, ada bau. Tak batal pun Nabi bersiwak.
So saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita dalam isu ni kena berlapang dada. Siapa yang tak mau berus gigi, pakai mask. Siapa yang berus gigi, tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya jangan mengganggu orang lain. Nampak? Ini dia bercakap bau busuk. Kita buat bau kasturi ya. Kasturi kita tak tahu. Kari, yes. Jadi ini antaranya. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata lis-saim, dalam hadis ni Nabi SAW sebut lis-saim farhatan yafrahuhuma, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, idza aftara, pertama kita happy masa nak buka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Tuhan. Betul tak? Betul lah. Siapa yang sedih waktu berbuka? Mana ada? Pasal apa kita seronok? Seronoklah nak makan. Pasal tu Nabi cakap ni satu fitrah, naluri, sanubari insan. Siapa yang tak seronok? Pasal tu tuan-tuan, sekarang pukul berapa? 2:30 dah. Yang tua-tua pun 2 jam lagi. 1 jam lagi. Dia duk hitung lah, seronok. Pi buka puasa, dia dah seronok, dia happy, bersembang pun seronok, tak macam tengah hari tadi kan, sebab dah nak berbuka. Duk tengok ayak pun kecil besar kan. Nampak tadi dia jalan macam saya kata kan, tengok traffic light warna merah pun nampak macam ayak sirak limau. Tambah tengah-tengah hari macam ni, dia sat lagi warna hijau, dia duk bayang, ini macam cendol ni kan, pantau hijau kan. Seronok, tak salah kan, tak salah. Bahkan Nabi suruh kita segera. Ada 2 kelompok yang melewatkan berbuka puasa. Yang pertama Syiah. Syiah ni dia lambatkan berbuka puasa. Dia akan berbuka puasa bila nampak bintang, kelam sampai terbit bintang baru dia buka puasa. Pasal itu Nabi suruh kita menyelisihi. Yang pertama ahli kitab Yahudi dengan Kristian ni, depa buka puasa lewat. Satu lagi lah ni, perangai yang buka puasa lewat ni Syiah Rafidah. Syiah yang jahat tu, dia buka puasa. Syiah ni dia buka puasa lewat. Jadi kita ahli sunnah ni berbeza. Azan je, betul-betul azan, masuk waktu bismillah, kita makan. Kita makan. Seronok berbuka puasa. Dan yang terutama sekali, bila kita bertemu dengan Allah, tentulah kita seronok kerana kita akan mendapat pahala di atas puasa. Nabi Allah kata dia meninggalkan makan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya, bukan kerana sesiapa tapi kerana aku. Betul tak? Nak balik sekali, kalau tuan-tuan nak makan pun tak ada siapa nak larang. Tutup pintu, tutup tingkap, buka peti air, bancuh ayam oren, kena segelas. Sat lagi mai asak buat tak larat. Letih. Ni panas tu Imam, panas. Dia abang kat cikgu duk, orang ni letih cikgu duk, letih. Akhirnya dia kena 2 gelas dah ti air. Siapa pun tak tahu. Mai buka puasa ramai-ramai. Ni hangat, lapang. Akhirnya dia dah kena nasi kandak geng plastik hitam. Tapi itu bukan soal kita. Dia nak tipu bukan kerja kita. Tapi dia tipu, dan kita pun tak pergi ketuk pintu cek siapa puasa ke tak. Sebab ini urusan. Pasal itu tuan-tuan, Allah kata untuk aku, sebab kita dengan dia saja yang tahu. Very privacy, private. Tak ada ibadat yang se-confidential ini, sesulit ini, tak ada. Semayang tak sat ni semua orang nampak. Yang semayang sunat pun orang nampak. Sehari sedekah, ada sedekah masjid mana tak saya pergi, bubuh duit dengar satu masjid, kerbang. Tambah masjid bergaung macam ni. Semua orang tahu kata dia bubuh duit siling. Tambah yang duk tolak lagu tuan-tuan, lagi nampak duk parti tu biru dia duk parti. Nampak tapi satu-satunya ibadat antara kita dengan Tuhan, puasa. Orang perempuan lagi kita tak tahu. Depa ada cuti. Tapi bila mai keluar mai, depa tak ada habaq. Saya hari ni cuti, tak ada siapa pergi duk kalut nak tanya. Itu urusan mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilat-fadilat ni kepada kita dan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan juga yang paling penting tuan-tuan, imanan wahtisaban, ikhlas kerana Allah, dan kita mengharapkan apa sahaja yang Allah janjikan kita dapat di hari akhirat nanti. Esok insya-Allah kita akan bersiaran daripada Masjid Al-Arifin Padang Katung dengan majlis yang ketiga pada menyatakan tentang syariat puasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.